Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu jawaban daripada Anwar Ibrahim yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim bersuara isu dakwaan kes hasutan Muhyiddin Yassin di bawah akta hasutan di Mahkamah Session Gua Musang baru-baru ini. Akhirnya Anwar Ibrahim bersuara. Kita sangka dia akan berdiam diri, rupa-rupanya dia akhirnya menjawab seperti yang kita tunggu-tunggu. Kata Anwar Ibrahim, terlanjur cakap kamu hadap. Itu kata Anwar Ibrahim memberitahu Muhyiddin. Bak kata pepatah Melayu, berani kerana benar, takut kerana salah. Terlanjur perahu boleh ditarik, terlanjur kata tak buruk padahnya. Itu perlu dihadap oleh Muhyiddin. Perdana Menteri berkata, beliau tidak campur tangan siasatan ke atas Muhyiddin Yassin. Sebaliknya, tindakan diambil selepas Istana Pahang sendiri yang membuat laporan polis. Kalau ramai yang mengatakan bahawa tindakan pendakwaan akta hasutan terhadap Muhyiddin Yassin itu adalah kerana campur tangan kerajaan, itu semua adalah bohong dan fitnah. Kerana siasatan tersebut dan pendakwaan tersebut lahir daripada siasatan yang dibuat beratus-ratus orang. Bahkan ada laporan mengatakan Muhyiddin mencipta rekod mendapat 300 lebih laporan polis dalam satu-satu isu atau satu-satu kes. Dan tidak ada satupun laporan dibuat oleh kerajaan. Yang paling teruk sekali ialah Muhyiddin telah pun dilaporkan sendiri oleh Istana Pahang. Betapa seriusnya kes Muhyiddin sehingga menimbulkan murka Istana Pahang. Anwar Ibrahim mengingatkan semua pihak termasuk pembangkang tidak mempersoalkan siasatan terhadap pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin di bawah akta hasutan. Perdana Menteri berkata pihak yang terlanjur dalam ucapan termasuk Muhyiddin perlu menanggungnya dan tidak menjadikan ia isu untuk kepentingan politik. Kata Anwar Ibrahim, kamu melanggar peraturan dan kamu telah terlanjur, maka kamu kena hadapinya. Katanya ketika ditemui media selepas menghadiri majlis perasmian dan pecah tanah residensi Suria Madani di Taman Desa. Beliau mengulas kenyataan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin yang menuduhnya dan pemimpin Pakatan Harapan dalam kerajaan hipokrit kerana menggunakan akta hasutan terhadap Presiden Bersatu itu. Semalam Hamzah berkata, Anwar dan PH berulang kali secara zalim menggunakan akta hasutan selepas berkuasa untuk menekan dan menindas lawan politik. Manakala bekas Ketua Setiausaha Sulit Muhyiddin Marzuki Muhammad berkata, terdapat dasar moratorium menggantung akta hasutan ketika bekas Perdana Menteri menjadi Menteri Dalam Negeri. Beliau turut membidas kerajaan perpaduan yang didakwanya menggunakan akta itu walaupun sebelum ini mereka menganggap ia sebagai zalim. Sementara itu Anwar berkata beliau tidak campur tangan siasatan ke atas Muhyiddin. Sebaliknya, tindakan diambil selepas Istana Pahang membuat laporan polis. Laporan dibuat oleh Istana Pahang. Jadi, tak usah dia main pusing sini sana. Tak usah dia pusing, dia tahu. Cuma dia nak main politik. Isu ini diangkat Istana Pahang, kata Anwar Ibrahim. Jadi, saudara, sebelum kita berpisah, apa pula komen dan pendapat anda? Adakah anda juga setuju dengan apa yang dikata oleh Anwar Ibrahim? Terlanjur cakap, kamu hadap. Bak kata pepatah Melayu, terlanjur perahu boleh ditarik, terlanjur kata buruk padahnya. Itulah yang diberitahu oleh Anwar Ibrahim terhadap Muhyiddin. Kata Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, beliau berkata, beliau tidak campur tangan siasatan ke atas Muhyiddin Yassin. Sebaliknya, tindakan diambil selepas Istana Pahang membuat laporan polis bersama dengan lebih 300 laporan polis terhadap Muhyiddin Yassin
dalam satu-satu kes. Bayangkan begitu banyaknya laporan polis yang telah dibuat. Anwar Ibrahim juga berkata pihak yang terlanjur dalam ucapan termasuk Muhyiddin Yassin perlu menanggungnya dan tidak menjadikan ia isu untuk kepentingan politik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. UMNO dan Pakatan Harapan Barisan Nasional akan bercerai dalam PRK Mahkota. Persoalan besar itu kini mula timbul apabila banyak kata-kata yang kononnya UMNO mula menjadi dominan, UMNO kini menjadi kuat, dan UMNO macam seakan-akan mula tunjuk taring. Lebih-lebih lagi dengan kenyataan-kenyataan terkini daripada Ketua Pemuda UMNO, yaitu Dr. Akmal Saleh. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh ketika PAU 2024 baru-baru ini tidak menolak kemungkinan parti itu akan bertanding secara solo dalam PRU 16 akan datang. Ramai juga netizen dan juga penganalisis politik, pemerhati politik, juga netizen menyatakan mereka menyokong kalau benar-benar UMNO bergerak dengan solo. Nak tengok sebenarnya berapa kebenaran boleh tercipta ataupun itu sekadar kesombongan semata-mata, keegoan semata-mata. Nak tengok sejauh mana UMNO telah bangkit, sejauh mana UMNO boleh menang kerusi kalau mereka bergerak solo dan bertanding pula dengan Pakatan Harapan. Katanya UMNO masih belum membuat sebarang keputusan untuk bekerjasama dengan siapapun pada PRU 16 nanti. Ramai netizen kata Akmal Saleh ini seakan-akan macam jadi ejen Perikatan Nasional pula, kata mereka. Kerana banyak kali dasar yang dikemukakan oleh Perikatan Nasional pula yang disokong oleh Akmal Saleh. Tetapi banyak dasar yang dibuat oleh kerajaan, khususnya oleh Anwar Ibrahim, banyak kali juga ditentang oleh Akmal Saleh. Padahal dia lupa dia adalah sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Kata Akmal Saleh, mungkin hari ini kita bersama orang itu, tapi minggu depan kita mungkin akan berubah, kata Akmal Saleh lagi. Apa yang dimaksudkan oleh Akmal Saleh ini? Adakah beliau maksudkan mereka akan bekerjasama bersama lagi sekali lagi dengan Perikatan Nasional Bersatu dan PAS? Kalau itu berlaku lagi, semoga maju jaya. Jadi sudah tentu opsi itu terbuka, kata Akmal Saleh. Mungkin juga kita boleh bersama mana-mana parti selagi mana dia menguntungkan bangsa, agama dan negara, katanya. Meskipun begitu, dua pemimpin utama UMNO semacam menolak pendirian sebagaimana dinyatakan Dr. Akmal Saleh itu. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu perlu difikirkan dengan teliti kerana mengharapkan undi daripada ahli UMNO semata-mata tidak mencukupi untuk memperoleh kemenangan. Sebelum kita ingin mengambil pendekatan go solo, adakah ia merupakan langkah terbaik dalam keadaan politik semasa? Berdasarkan data dan sentimen sekarang, apakah kelebihan yang kita ada, kata Zahid Hamidi? Dengan pertambahan pengundi baru pula, dapatkah kita menguasai persepsi mereka? Ahli UMNO sahaja tidak mampu memenangkan kita. Yang menjadi penentu adalah pengundi di luar sana. Yang di luar itu jauh lebih besar peratusannya, dah jauh lebih ramai jumlahnya, kata beliau. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan berkata masih terlalu awal untuk UMNO memutuskan sama ada untuk bergerak secara solo atau sebaliknya pada PRU akan datang. Menurutnya adalah tidak adil untuk UMNO melihat atau menilai perkembangan semasa parti ketika ini untuk memutuskan perkara itu sedangkan PRU 16 belum lagi ditentukan tariknya. Keputusan untuk bergerak solo atau mengadakan kerjasama dengan mana-mana parti akan diputuskan apabila tiba masanya, kata beliau. Artinya UMNO belum ada kata putus lagi. Dalam waktu terdekat ini, selepas menang di Nenggiri, cabaran yang bakal menanti UMNO ialah PRK Dun Mahkota yang diadakan 28 September bulan depan. Tidak sebagaimana Nenggiri yang hanya ada pengundi Melayu dan orang asli, Mahkota yang mempunyai lebih 66,000 pengundi sebaliknya memiliki komposisi Melayu sekitar 54%, Cina 35% dan India 8%.
Dengan itu, sebagai memenuhi kehendak atau keinginan Dr. Akmal itu, apa kata jika UMNO cuba bertanding solo di mahkota nanti? Mana tahu jika UMNO boleh menang di mahkota tanpa bantuan DAP. Tentu lebih senang diputuskan pendirian bergerak solo itu lebih awal lagi. Ada berani? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe.